Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dihormati Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita sekali lagi memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan usia kita sehingga ke saat ini dan diberikan kepada kita nikmat-nikmat yang pelbagai. Yang paling utamanya adalah nikmat iman dan juga Islam. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima perhimpunan kita ni, memberikan kepada kita kekuatan untuk terus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah menerima kita di dunia dan juga menerima kita di akhirat, insya-Allah. Kalau tak silap, dalam kuliah yang lepas, yang terakhir, dan kita ada bincangkan, kalau tak silap, tentang perkahwinan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian kita sentuh sikit berkenaan tentang mukadimah kepada peristiwa hijrah. Jadi insya-Allah pada malam ni saya nak sorot balik untuk kita gabungkan balik dan rumuskan sikit sebelum kita pergi kepada pendetilan ataupun perincian berkenaan tentang peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ni kita akan tengok nanti mula daripada Bai'ah Aqabah yang pertama dan seterusnya. Jadi sebelum masuk kepada perincian tu, saya nak bawa semula ke belakang untuk kita simpulkan beberapa yang dapat kita simpulkan. Sebab dalam pengkajian sirah ni sebenarnya yang paling susah sekali adalah untuk menghimpunkan dan juga melakarkan peta cerita tu. Dan kalau kita nak hafal satu kisah secara terpecah-pecah, itu mudah. Dan itu mudah. Selak saja mana-mana buku sirah, kita akan jumpa apa-apa juga kisah berkenaan tentang sejarah Rasulullah. Tapi nak buat pemetaan kronologi, dan daripada situ kita dapat membuat analisa, dan itu sebenarnya adalah merupakan kajian sirah yang sebenar. Yang itu yang sepatutnya kita kena lebih tumpu. Jadi insya-Allah pada malam ni saya nak sorot sikit supaya kita tak pergi ke depan tu dalam keadaan kita tak dapat kait dengan apa yang berlaku sebelumnya. Tapi ini secara ringkas saja. Dakwah Rasulullah SAW secara umum terbahagi kepada dua. Satu di Mekah, satu di Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Mekah secara umum terbahagi kepada, ada setengah ulama dia pecah kepada 3, ada setengah ulama dia pecah kepada 4. Tapi kita ambil lah pada malam ni, kita kata pecah pada 3. 3 tahun pertama, iaitulah 3 tahun di mana Rasulullah SAW tidak mengisytiharkan dirinya sebagai seorang Muslim, dan para sahabat juga tidak mengisytiharkan diri mereka sebagai seorang Muslim. Dan mereka berdakwah hanya kepada orang yang mereka yakin sungguh akan menerima Islam, supaya pengislaman mereka itu tidak tersebar. Mereka dipandang oleh orang-orang Arab Quraisy hanya seperti golongan yang disebut sebagai golongan Hanif, iaitu saki baki orang-orang soleh yang mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim, itu saja, bukan sebagai pembawa ajaran baru. Dan golongan Hanif dia mengamalkan mereka adalah golongan saki baki yang mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim, tetapi mereka tidak pergi kepada mencela berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Tetapi dakwah Rasulullah ni dia lain.
bukan tu. Tapi oleh kerana mereka mereka merahsiakan keislaman mereka, maka pada masa itu 3 tahun pertama kan mereka dianggap sebagai golongan Hanif, dan bilangan mereka yang sebenar pun tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. 3 tahun pertama ni dakwah Rasulullah berkisar di sekitar 57 orang. Setengah ulama disebut 57, ada yang kata 58, tapi maknanya kurang daripada 60. Kurang daripada 60 itulah bilangan orang Islam pada masa 3 tahun yang pertama ni. Dan 3 tahun yang pertama ni adalah merupakan satu kelompok manusia yang cukup kuat. Sehingga akhirnya apabila kita tengok 10 yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT daripada kalangan sahabat, 9 daripadanya beriman pada 3 tahun yang pertama. Hanya seorang saja yang beriman pada seterusnya, iaitu Saidina Umar. Tapi 9 daripada 10 itu beriman pada 3 tahun yang pertama. Dan di antara bukti kekuatan kelompok awal 3 tahun yang pertama ni juga, ketika berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, tidak ada seorang pun daripada 3 tahun yang pertama ni yang confused. Ataupun yang ada sebahagian yang murtad pada masa itu sebenarnya. Tapi yang 3 tahun pertama ni tak ada. Mereka tetap kekal. Masuk tahun yang keempat, sampailah tahun yang ke-10. Tahun keempat sampai tahun ke-10. Tahun keempat adalah merupakan tahun di mana Rasulullah SAW diturunkan satu ayat, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Iklankan ataupun serulah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepada kamu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Dan di situ bermulalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan bukan bermaksud segala strategi dakwah Rasulullah tu dihebahkan. Tetapi maksud dakwah terang-terangan adalah Rasulullah mengisytiharkan dirinya sebagai seorang Muslim, dan para sahabat juga mengisytiharkan diri mereka sebagai seorang Muslim. Jadi itu. Jadi pada tahun keempat tu bermulalah penyiksaan fizikal. Bermulalah penyiksaan fizikal. Masuk tahun yang kelima, terus tahun keenam, masuk tahun yang ketujuh berlakulah apa yang kita sebut sebagai pengepungan ataupun pemulauan terhadap orang-orang Islam, termasuklah Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Dan pemulauan ini berterusan daripada bulan Muharram tahun ke-7 sampailah bulan Muharram tahun yang ke-10. Dan bila sebagaimana kita tahu dalam sejarah, bila perjanjian orang-orang Quraisy tu yang mereka tulis dan mereka gantung di Kaabah itu dimakan anak-anak lalu jatuh, maka pada masa itu berakhirlah pemulauan tersebut dan orang Islam kembali bebas. Dan itu berlaku pada bulan Muharram tahun ke-10. Habis dah. Itu fasa yang kedua. Bila masuk tahun yang ke-10, tahun ke-10 bermula daripada bulan Muharram. Bermula dengan peristiwa di mana orang-orang Islam terlepas daripada pemulauan. Dan tahun ke-10 ni juga dikenali dalam sejarah sebagai tahun kesedihan. Kerana kematian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, kemudian kematian bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib, dan juga penyiksaan yang dahsyat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Kerana sebelum itu tidak ada seorang pun yang berani menyentuh jasad Rasulullah kecuali Abu Lahab. Abu Lahab sebab Abu Lahab ni saudara dia, bapa saudara dia. Tapi orang lain tak berani. Tapi bila meninggal saja Abu Talib, maka pada masa itu bukan Abu Lahab saja, orang-orang kafir yang lain pun berani. Maka ada satu cerita Nabi tengah sujud, dia pijaknya kepala Nabi. Ini bukan orang daripada Bani Hashim, Bani Muttalib ni. Bukan Abu Lahab. Ini orang lain daripada kabilah lain. Maka keberanian mereka itu dah sampai ke peringkat itu. Jadi tahun itu dikenali sebagai tahun kesedihan. Tahun ke-10, ke-11, ke-12, ke-13. 10, 11, 12, 13. Muharram tahun ke-10 sampailah Zulhijjah tahun yang ke-13. Itu lebih kurang dalam 4 tahun 10, 11, 12, 13. Lebih kurang 4 tahun. Yang ni fasa baru dalam dakwah. Yang ni yang banyak kita ceritakan, saya rasa dalam 5 ataupun 4 ataupun 5 kuliah yang sebelum ni. 3 tahun ataupun 4 tahun yang terakhir ni, 4 tahun yang terakhir dianggap sebagai fasa ketiga di zaman Mekah. Fasa ketiga di zaman Mekah. Kita dah menceritakan beberapa kisah berkenaan tentang fasa ketiga di zaman Mekah ni. Di antara yang kita ceritakan adalah kematian Sayyidatina Khadijah. Satu tamparan yang cukup, ini saya review balik untuk kita tengok balik. Satu tamparan ataupun satu tekanan perasaan yang cukup kuat kepada Rasulullah, kerana Rasulullah SAW ni amat menyayangi Sayyidatina
Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Sayyidatina Khadijah seorang-seorangnya isteri yang tidak pernah Rasulullah madukan selama dia hidup. Tidak pernah dimadukan Sayyidatina Khadijah ni selama dia hidup. Kemudian selang, sama ada Sayyidatina Khadijah meninggal dulu ataupun Abu Talib meninggal dulu, tapi selang di antara dua ni, kan, kematian di antara dua ni dia tidak jauh daripada beberapa minggu saja jaraknya. Beberapa minggu saja jaraknya. Mana bila masuk bulan Syawal, kan, masuk bulan Syawal tahun ke-10 kenabian tu, kan, dah tak ada dah dua-dua ni. Dah tak ada dah dua-dua, iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib. Dan Abu Talib juga walaupun dia seorang musyrik, kan, tapi dialah, kan, di antara jasanya yang cukup besar kepada Rasulullah adalah dia berjaya membawa Bani Hashim dan juga Bani Muttalib untuk mempertahankan Rasulullah walaupun majoriti Bani Hashim dan Bani Muttalib pada masa itu masih lagi kufur. Masih lagi kufur. Kan, jadi dia berjaya bawa Bani Hashim dan juga Bani Muttalib ni untuk mempertahankan Nabi, dan kerana itulah apabila Rasulullah di pulau, Bani Hashim, Bani Muttalib juga di pulau. Bani Hashim dan Bani Muttalib ni adalah dua kabilah dalam suku Quraisy yang besar. Dalam suku Quraisy yang besar. Kan, Bani Hashim, Bani Muttalib ini dua-duanya adalah ahli keluarga, kan, Rasulullah SAW. Dan mereka pun dipulaukan sekali selama 3 tahun. Dan hasil daripada pemulauan tu, kan, Abu Talib dia makin sakit, kan, masuk tahun ke-10 dia dah terlalu uzur dan sakit akibat daripada pemulauan 3 tahun, dan dia pun meninggal. Dan bila dia meninggal, sebagaimana saya sebut tadi, berlakulah satu fasa dalam kehidupan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pada masa itu diseksa dengan penyiksaan yang cukup dahsyat, dan hasil daripada apa yang berlaku, berlakulah lonjakan kepada satu fasa baru, iaitu Rasulullah mula mencari, kan, tapak daulah ataupun tapak untuk Islam lain daripada Mekah. Lain daripada Mekah. Selama 10 tahun yang awal, dakwah di Mekah ni berjalan dengan begitu rancak, tetapi orang yang masuk Islam sikit je. Orang yang masuk Islam ni sedikit sahaja. Ahli sejarah kata orang yang masuk Islam 10 tahun yang pertama, kan, 10 tahun pertama ni hanya dalam 300 orang lebih saja. Jadi satu bilangan yang cukup sedikit. Sebahagiannya, separuh daripadanya berhijrah ke Habsyah, berhijrah ke Ethiopia, dan separuh lagi tinggal bersama Rasulullah SAW di Mekah. Jadi ketika mana Rasulullah berhijrah ke Madinah, itu sebenarnya dengan 100 orang lebih je. Jadi bilangan orang Islam pada masa itu lebih kurang, katakanlah kita kata 350, 170 lebih kurang berhijrah ke Habsyah. Jadi baki ada lebih kurang dalam 150, 170 lagi. Itu yang ada bersama dengan Rasulullah di Mekah. Dan dakwah pada masa itu tepu, kan, kita anggap sebagai tepu. Tepu ni jangan tafsirkan sebagai tidak berjaya. Tepu ni tepulah, maknanya macam dakwah Nabi Nuh, kan, bila sampai satu peringkat dakwah Nabi Nuh dia anggap tepu. Tepu tu maknanya dia seru, kan, kepada siapa pun takkan beriman. Sampai Allah SWT sebut kepada Nabi Nuh, innahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Kan, sesungguhnya tidak akan beriman lagi kepada kamu kecuali orang yang telah beriman. Mana takkan berlaku pertambahan dah. Takkan berlaku pertambahan. Jadi di situ dakwah Rasulullah ni tepu. Dan pada masa itu juga, kan, dalam tempoh 4 tahun ni berlaku satu peristiwa yang kita gelar dalam sejarah sebagai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila berlaku Isra' dan Mi'raj kita dah bincangkan dulu. Ada yang kata tahun ke-10, ada yang kata tahun 11, ada yang kata tahun ke-12, ada yang kata tahun ke-13. Jadi tak ada siapa pun boleh confirm dan tarikhnya yang sebenar, sebab ahli sejarah sendiri pun khilaf. Cuma kita di Malaysia kan kita ambil bulan Rejab. Dan itu pun khilaf sebenarnya, tapi itu tak ada masalah besar. Tapi yang pentingnya adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj, turun bersama peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah turunnya surah yang dipanggil sebagai surah Isra'. Dan surah Isra' itu, kan, satu muka setengah daripada surah Isra' itu, satu ayat sahaja yang menceritakan berkenaan tentang peristiwa Isra'. Ayat lain menceritakan berkenaan tentang Bani Israel. Kalau sekiranya tuan-tuan buka surah Isra', ayat pertama itu cerita tentang Isra'. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masuk ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, terus sampai muka surat sebelah tu, kan, separuh daripada muka surat sebelah itu dah cerita tentang Bani Israel. Sebab tu sebahagian daripada ulama menamakan surah Isra' itu sebagai surah Bani Israel. Kenapa surah itu diturunkan pada tahun yang ke-10?
ataupun tahun ke-11, 12, 13, ataupun kita kata diturunkan pada fasa yang ketiga, ketika mana dakwah Islam pada masa itu telah tepu di Mekah. Kan? Sebagai ulama Al-Mubarakfuri, contohnya seperti pengarang kitab ni, pengarang kitab yang ada dekat tangan tuan-tuan dan puan-puan, dia sendiri mengatakan bahawa itu adalah sebenarnya satu isyarat, kan, satu isyarat baru bahawa kepimpinan dunia, kan, akan dipegang oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil alih daripada kepimpinan sebelum ni yang dipegang oleh orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel. Sebab dalam sejarah kita tengok Nabi Ibrahim dia ada anak dua orang, kan, Ishak dan juga Ismail. Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail, kan, alaihi salam. Daripada Nabi Ishak lahir nabi-nabi yang lain, Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kan. Kemudian terus lagi keluar lagi keturunan yang lain yang bukan nabi pun, contoh macam Tolut, kan. Kemudian apa lagi, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, semua itu daripada keturunan Nabi Ishak. Ini yang dipanggil sebagai Bani Israel. Sepanjang silsilah kenabian Bani Israel ni, Allah SWT bagi peluang kepada diorang dengan peluang yang pelbagai untuk pimpin dunia. Tapi akhirnya mereka tak boleh buat. Dan mereka mengkhianati amanah yang Allah SWT amanahkan kepada mereka. Allah turunkan surah Isra, kan, pada masa itu berlakulah, kan, satu isyarat bahawa fungsi ataupun peranan Bani Israel untuk memimpin dunia ini dah tamat. Dengan perlampauan yang diorang buat, maka kepimpinan umat ini akan pergi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada situ juga akhirnya bermulalah apa yang kita sebut sebagai pencarian tapak daulah, kan, oleh Rasulullah SAW pada fasa yang ketiga ni. Pada fasa yang ketiga. Jadi pada fasa yang ketiga ni, kan, berlaku beberapa peristiwa. Berlaku beberapa peristiwa yang menunjukkan bahawa Rasulullah mencari tapak daulah. Sebab itu bila kita mengkaji, kan, ataupun bila kita menafsirkan peristiwa hijrah ataupun bercakap tentang peristiwa hijrah, kita jangan cakap itu adalah merupakan usaha untuk lari daripada penyiksaan yang berada di Mekah. Kan, jangan tafsirkan begitu. Kan, sebab Rasulullah SAW dan para sahabat tahan, kan, dengan segala penyiksaan yang berlaku. Bahkan mereka sanggup mati pun. Kan, sepanjang 10 tahun sebelumnya, kan, mereka diseksa dengan penyiksaan yang pelbagai dan mereka sanggup tanggung. Kan, mereka sanggup tanggung. Sahabat pun apabila kadang-kadang rasa nak jatuh, contoh macam bila masuk tahun kelima, kan, sebagai sahabat rasa cukup tertekan, kan, bila sahabat cukup tertekan, Allah SWT turunkan surah Kahfi. Surah Kahfi diturunkan pada tahun yang kelima, dan surah Kahfi adalah merupakan satu surah, kan, satu surah yang dipenuhi dengan kisah-kisah yang memberikan harapan kepada orang Islam. Di antaranya adalah kisah orang yang dimatikan di gua dan dihidupkan kembali. Orang yang ketika mana hidupnya dia berdakwah dan tidak berhasil, kemudian dia pergi ke gua, Allah SWT matikan dan hidupkan selepas 309 tahun. Bila dia hidup, dia keluar, dia tengok-tengok keadaan dah berubah, negara dah jadi negara Islam. Diceritakan kepada orang Islam pada tahun kelima supaya orang Islam faham bahawa dakwah Islam tu macam tu, bahawa dakwah Islam ni dia akan berkesan dan berhasil satu hari nanti. Diceritakan tentang Zulkarnain, Zulkarnain, yang bagaimana Zulkarnain ni dia boleh menghalang Ya'juj dan Ma'juj, kan, daripada, kan, melakukan kerosakan dengan menggunakan asbab musabab, kan, besi, api. Diceritakan dalam surah Kahfi untuk menceritakan tentang usaha manusia sebenarnya boleh menghalang dan juga boleh mengubah takdir. Kemudian ada peristiwa yang berlaku dalam kehidupan manusia yang tidak dipahami. Dalam surah Kahfi Allah SWT ceritakan Nabi Musa bersama dengan pemuda yang soleh, yang sebahagian ulama namakan sebagai Nabi Khidir. Kan, Nabi Khidir, yang mana dia bunuh budak, dia pecahkan perahu, kemudian dia orang kampung tolak dia, tapi dia bina, kan, bangunan di atas satu tapak, kan. Jadi semua itu menjadikan Nabi Musa confused dan bertanya. Tapi akhirnya Allah SWT ceritakan dalam surah Kahfi, bukan semua benda yang dilihat oleh manusia ni boleh ditafsirkan dengan pandangan akal. Kan, ada setengah benda yang berlaku dengan takdir Allah SWT yang manusia tak mampu nak tafsirkan pada masa itu. Tapi rasanya kemudian diketahui. Yang diketahui selepas daripada itu beberapa tahun ataupun beberapa generasi selepas daripada itu. Jadi semua itu turun pada tahun kelima. Jadi sahabat tenang. Jadi begitulah cara yang berlaku sepanjang 10 tahun tu. Kan, bila ada sahabat kata, kan, ala tastansir lana, boleh tak engkau doakan supaya kita menang? Kan, Rasulullah kata apa?
Kan Rasulullah ceritakan tentang umat-umat yang sebelumnya, nabi-nabi yang sebelumnya, yang digergaji kepala mereka sampai terbelah dua. Kan? Tapi mereka sabar dan Rasulullah kata wallahi la yatimmanallahu hadzal am. Kan demi Allah akan disempurnakan urusan ini. Allah akan sempurnakan urusan ini sehingga seorang boleh berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut kan tanpa takut. Seorang perempuan boleh berjalan tanpa takut, merentasi satu perjalanan yang panjang. Kan? Dan benda itu akan berlaku. Kan? Dan Rasulullah kata kepada mereka apa dia? Kan walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kamu ni adalah merupakan satu kaum yang sentiasa kan rasa gopoh untuk capai kemenangan. Jadi sahabat tenang balik. Kan keluarga Yasir contohnya dibunuh satu demi satu demi satu. Rasulullah kata apa? Sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya ganjaran kepada kamu adalah surga. Jadi sepanjang 10 tahun kan Rasulullah SAW dan juga para sahabat tahan dengan segala mehnah. Jadi kenapa dia orang nak pergi ke Madinah? Kenapa mereka berhijrah ke Madinah? Berhijrah ke Madinah bukanlah satu usaha untuk melarikan diri daripada seksaan. Sebab Rasulullah tahan. Tetapi kenapa mereka lari ke Madinah ataupun hijrah, istilah yang lebih tepat hijrah? Kerana ini adalah merupakan usaha untuk apa orang kata menaikkan lagi dakwah, kan, membangkitkan satu fasa baru dalam dakwah. Jadi selepas daripada kan itu, bila kita tengok tahun yang ke-10, kan, cuba tengok tahun ke-10, ya, hujung tahun ke-10 Rasulullah SAW dia mula buat satu strategi baru. Kan, strategi baru iaitu dia pergi ke Taif. Ya, dia pergi ke Taif. Di mana dia ini adalah merupakan satu usaha untuk mencari tapak daulah. Nah, jadi sekarang ni kita fokus kepada suatu yang kita namakan sebagai fasa untuk mencari tapak daulah. Kenapa Rasulullah pergi ke Taif? Ya, kenapa tak pergi ke tempat lain? Ya, kenapa tidak pergi ke tempat lain? Asal dakwah Rasulullah adalah untuk menjadikan Mekah sebagai tapak daulah. Asal dakwah Rasulullah ni adalah untuk menjadikan Mekah sebagai tapak daulah. Sebab itu Rasulullah pun dilahirkan di Mekah dan berdakwah pun sepanjang 10 tahun tu kan. Sepanjang 10 tahun kan ada ahli sejarah kata tidak pernah Rasulullah keluar daripada Mekah untuk berdakwah kepada orang luar daripada Mekah. Rasulullah tumpukan kepada penduduk Mekah selama 10 tahun. Tapi bila masuk saja tahun yang ke-10 kan Rasulullah pergi ke Taif. Selepas kematian Abu Talib, selepas kematian Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah pergi ke Taif. Kenapa Rasulullah pergi ke Taif? Rasulullah pergi ke Taif, kalau sekiranya kita tengok satu benda yang boleh dikaji adalah kenapa pemilihan Taif itu sendiri. Kenapa tak pergi ke tempat-tempat lain? Apa istimewanya Taif? Kan? Apa istimewanya Taif yang tidak ada di tempat-tempat lain? Istimewanya Taif adalah kerana Taif kan dari segi kedudukannya di kalangan orang Arab adalah satu kedudukan yang besar, lebih kurang sama saja seperti Mekah. Kerana apa? Satu, sebab penduduk Mekah kan adalah merupakan satu penduduk yang memang kuat, itu kita tahu. Kan dari segi perangannya, dari segi kepimpinannya, kan dan dari segala seginya, kabilah-kabilahnya juga adalah merupakan kabilah-kabilah yang kuat. Dan di Taif ada satu kabilah yang juga kuat, menyamai hampir sama dengan kekuatan kabilah di Mekah. Apa dia? Iaitu kabilah yang dipanggil sebagai Bani Saqif. Kan Bani Saqif ni dia punya kekuatan lebih kurang sama macam bani-bani yang ada dekat Mekah. Kan jadi apabila dakwah di Mekah ni sudah tidak boleh diterima kan dan tak boleh dijadikan Mekah sebagai tapak daulah ataupun tapak untuk melancarkan dan juga pergi ke depan lagi kan untuk Islam melonjak lebih ke depan, dan maka pada masa itu dia pergi ke Taif dengan harapan Taif ni boleh dijadikan sebagai pusat kepada daulah. Jadi sebelum daripada sampai cerita Madinah ni kan Rasulullah dah target dulu iaitu Taif. Kenapa Rasulullah tak jadikan Habsyah? Sedangkan sebelum itu dah berhijrah ke Habsyah. Dan kenapa Rasulullah tak berhijrah beramai-ramai pergi ke Habsyah? Kan sebagaimana saya sebut tadi kan dalam cerita kita sebelum ni, Habsyah ni adalah merupakan satu negeri yang jauh kan duduknya di sebelah Afrika dan orangnya adalah orang Afrika, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Satu strategi Rasulullah SAW, kenapa dia tidak memilih Habsyah untuk dijadikan sebagai tapak daulah? Kerana apabila berlaku saja kebangkitan ataupun kemunculan satu tapak kuasa, sekarang Rasulullah tak ada kuasa. Ya, Rasulullah di Mekah yang berkuasa adalah orang-orang kafir Quraisy melalui sistem kepimpinan dia orang yang dipanggil sebagai Darun Nadwah. Darun Nadwah itulah dia punya parlimen dia punya kepimpinan politik dia, segala keputusan dekat situ.
Rasulullah ni tak ada struktur tu. Yang tidak ada struktur macam struktur negara. Kalau dia pergi ke Habsyah dan mengisytiharkan Habsyah sebagai satu tapak daulah, maka pada masa itu negara itu sendiri akan kena serang. Confirm kena serang. Kan? Dia akan berlaku sama macam bila Rasulullah pergi ke Madinah. Kenapa bila Rasulullah pergi ke Madinah, kan berhijrah pada bulan Rabiul Awal tahun pertama, kan, dan berlaku perang terus. Kan? Terus berlaku perang pada tahun pertama juga. Perang Badar Kubra itu berlaku tahun kedua, tapi Badar Sughra itu berlaku tahun pertama. Kan itu berlaku tahun pertama. Jadi pertembungan dengan Quraisy, kan, pertembungan dengan Quraisy dalam bentuk perang terhadap negara itu sendiri sebenarnya berlaku pada peringkat awal lagi. Sebab itu memang tabiat. Kan, memang tabiat. Jadi bila Rasulullah akan isytiharkan saja daulah, maka pada masa itu dia mesti ada satu kekuatan tersendiri. Kerana apa? Kerana seluruh orang Arab akan bantai dia. Jadi itu yang berlaku. Sebab itu bila Rasulullah pergi ke Madinah, isytihar Madinah sebagai negara Islam, Quraisy serang. Quraisy kalah, Quraisy serang lagi tahun perang Uhud. Kalah lagi, dia panggil kabilah lain dalam perang Ahzab. Dia akan berlaku macam tu. Dia akan berlaku begitu. Jadi sebab itu bila Rasulullah, kan, sahabat dah sampai ke Habsyah, Rasulullah tidak jadikan Habsyah sebagai tapak daulah. Sebab apa? Sebab Habsyah tak ada kemampuan untuk lawan Arab. Kan, Habsyah ni tidak ada kemampuan untuk lawan Arab. Ini disebut oleh Dr. Munir Qutban dalam dia punya sirah dia. Kan? Dia kata Habsyah tidak ada kekuatan untuk lawan orang-orang Arab. Orang Arab ni ramai. Kan, orang Arab ni ramai, bukan sikit, ramai. Jadi bila Habsyah ni, kan, Habsyah ni adalah merupakan satu negara yang asing daripada dunia Arab. Kalau sekiranya itu dijadikan sebagai tapak daulah, orang Arab keseluruhannya akan bantai Habsyah, dan Habsyah pada masa itu tak mampu untuk bertahan. Yang boleh bertahan daripada serangan orang Arab adalah orang Arab sendiri. Jadi sebab itu dia mesti cari tapak daulah orang Arab juga. Kan? Jadi pada masa itu yang menjadi, kan, tumpuan pertama dia adalah Taif. Jadi dia pun pergi ke Taif. Dan sebagaimana saya sebut tadi, Taif, kan, kabilahnya kuat. Bani Saqif itu adalah merupakan satu kabilah yang kuat, yang hampir-hampir kekuatannya menyamai, kan, dengan kabilah-kabilah dekat Mekah. Dan satu lagi kelebihan yang ada pada Taif yang tidak ada tempat-tempat lain, apa dia? Kelebihan yang ada di Taif adalah kerana di Taif ada satu berhala bernama Lata. Kita tahu kan, nama berhala banyak kan, Hubal, Lata, Uzza, Manah, Ya'uq, Yaghus, Nasra, kan. Jadi itu semua adalah merupakan berhala. Jadi berhala dengan satu berhala ni, dia tidak sama dari segi level dia. Yang paling diagungkan oleh orang Arab adalah Kaabah. Yang paling diagungkan oleh orang Arab adalah Kaabah. Yang kedua diagungkan oleh orang Arab adalah berhala yang dinamakan sebagai Lata. Jadi Kaabah duduk dekat Mekah, Latanya duduk dekat mana? Duduk dekat Taif. Jadi sebab itu Rasulullah memilih Taif. Kerana hati orang Arab jahiliah, kan, hati orang Arab jahiliah, dia akan berpaut di mana berhala-berhala besar ni duduk. Di mana berhala-berhala besar ni duduk. Kan, jadi Kaabah itu Mekah. Kan, jadi mereka mengagungkan Kaabah dengan keagungan yang sungguh-sungguh. Tetapi yang kedua selepas daripada Kaabah adalah Lata. Selepas tu barulah Uzza, Hubal dan yang lain-lain. Jadi Lata ni adalah merupakan satu berhala, duduknya di Taif. Jadi oleh kerana itu, kedudukan Taif, kan, dari segi strategi di dalam masyarakat Arab cukup tinggi sebenarnya. Cukup tinggi. Walaupun mungkin tidak sama dengan Mekah, tapi dia hampir menyamai. Sebab tu Rasulullah duduk di Taif lama. Kan, kalau sekiranya kita tengok dakwah Rasulullah di Taif itu berapa hari? Berbelas-belas hari. Berbelas-belas hari. Dia cerita dia bukan setakat Rasulullah pergi berdakwah kemudian kena halau, bukan begitu. Rasulullah pergi berdakwah, jumpa seorang, jumpa dia punya kabilah, ada 3 ketua kabilah, kan, pada masa itu ada 3 adik-beradik yang merupakan ketua kabilah. Mereka tolak. Dan bila mereka tolak, dia orang panggil budak-budak halau Nabi. Bila halau Nabi, Nabi duduk lagi di Taif. Kan, Nabi duduk lagi di Taif selama beberapa hari. Setiap hari Rasulullah akan jumpa lagi pemimpin-pemimpin yang lain. Kan, berdakwah kepada mereka. Kan, berdakwah lagi. Tapi semua tertolak. Hampir 2 minggu sebenarnya Rasulullah berada di Taif. Dan bila Rasulullah berada di Taif, pergi ke Taif, sebenarnya bila masuk saja fasa keluar daripada Mekah, itu fasa dah bahaya dah. Sebab apa? Sebab bila dia keluar Mekah, maknanya dianggap oleh orang Mekah sebagai dia mengkhianati Mekah. Orang Mekah dia mesti minta tolong daripada orang Mekah. Dan itu yang berlaku kepada Rasulullah pada 10 tahun yang pertama. Dia minta tolong daripada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Tetapi apabila Abu Talib meninggal, Bani Hashim, Bani Muttalib dah tak kuat untuk mempertahankan Rasulullah. Kan, bila tak kuat untuk mempertahankan Rasulullah, kan, dan tak ada kabilah, kan, dalam Mekah yang nak tolong Rasulullah, sebab kita kata dakwah dah tepu.
Bila dia pergi ke Taif, penduduk Mekah menganggap bahawa Rasulullah mengkhianati Mekah. Jadi selepas 2 minggu duduk di Taif, Rasulullah nak balik tak boleh. Ya, ini yang kita cerita kalau tuan-tuan masih ingat kan. Bila dia nak balik, dia kena panggil ataupun dia kena orang kata apa? Minta tolong dalam sistem yang dipanggil dalam sistem jahiliah dia dipanggil sebagai sistem ijarah. Ya, sistem jiwar. Jiwar ni maksud dia berpakat dengan satu orang yang mewakili kabilah dia. Jadi orang itu mengisytiharkan bahawa dia mempertahankan Muhammad. Ya, jadi sebab tu bila Rasulullah pergi kepada orang ni, pergi kepada orang ni, semua tolak, semua tak berani. Akhirnya dia pergi kepada seorang bernama Mat'am bin Adi. Ya, kita tahu kan sejarah ni kan. Mat'am bin Adi, jadi Mat'am bin Adi kata okey, dia akan menerima jiwar. Jiwar Rasulullah maksudnya dia menerima Rasulullah sebagai sekutu dia untuk dimasukkan ke dalam Mekah balik. Sebab Rasulullah nak balik ke Mekah, dia kena ada perlindungan. Ni cover dia. Ya, jadi Mat'am bin Adi dia pun panggil semua anak-anak dia kan, dan panggil semua kerabat dia. Dia hunuskan pedang, dia orang semua hunuskan pedang dan iringi Rasulullah daripada luar Mekah sampai masuk ke Kaabah. Rasulullah solat di Kaabah dan daripada situ terus masuk ke rumah Rasulullah SAW dan tutup pintu rumah kan, barulah dia orang beredar. Ya, jadi sepanjang perjalanan tu kan mereka menghunuskan pedang kan, menunjukkan bahawa mereka adalah merupakan pelindung kepada Rasulullah untuk masuk. Itu sistem pada masa itu. Sebab Rasulullah ni bila dia keluar daripada Mekah pergi ke Taif, dia dah tak boleh masuk Mekah dengan aman. Bila dia masuk lagi sekali dia akan mati. Jadi itu bahaya kan cerita tentang Taif ni. Kan, tapi Rasulullah ambil risiko tu. Kan Rasulullah ambil risiko tu sebab Mekah dah tepu. Jadi dia pergi ke Taif. Kan? Dan sebenarnya apabila Rasulullah pergi ke Madinah, benda yang sama juga ditafsirkan orang Yahudi Mekah. Kan, orang Mekah menafsirkan bila Rasulullah pergi ke Madinah, maknanya Rasulullah mengkhianati Mekah. Jadi sebab itu Mekah mengisytiharkan perang terhadap Madinah. Mengisytiharkan perang bukan setakat Nabi. Kan, mengisytiharkan perang terhadap seluruh penduduk Madinah, termasuk orang Yahudi sendiri pada peringkat awal. Ya, termasuklah orang Yahudi sendiri pada peringkat awal. Sampailah Yahudi bila dia mengkhianati piagam Madinah. Okey, itu yang berlaku. Ya, itu yang berlaku. Selepas daripada Taif, kan masuk kan bulan Zulhijjah tahun ke-10. Ya, masuk bulan Zulhijjah tahun ke-10, Rasulullah mula berdakwah kepada kabilah, satu demi satu kabilah. Kan, kabilah ni. Kalau kita senarai dekat sini pun ditulis banyak. Kalau sekiranya kita baca sirah Ibn Hisham lagi banyak. Kan, berpuluh-puluh kabilah Rasulullah berdakwah. Setiap musim haji, disebut dalam sirah Ibn Hisham, Rasulullah berdakwah kepada setiap kabilah kan yang ditemui pada setiap musim haji. Ada setengah kabilah tu yang memang Rasulullah target nak jumpa. Kan, pada tahun sekian. Kan, jadi Rasulullah jumpa. Dan ini adalah merupakan benda yang baru yang tidak pernah berlaku sebelumnya. Sebelum ni pernah tak Rasulullah berdakwah kepada kabilah luar daripada Quraisy? Pernah tak Rasulullah berdakwah kepada orang luar daripada Mekah? Pun pernah. Tetapi sebelum ini Rasulullah cuma menawarkan kepada mereka atau berdakwah kepada mereka untuk masuk Islam. Tetapi pada 10 Zulhijjah, tahun ke-10, Zulhijjah tahun ke-10 dan juga tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13, kan pada masa itu Rasulullah berdakwah kepada kabilah, memilih untuk berjumpa dengan kabilah tertentu, memilih untuk berjumpa dengan ketua kabilah dan menyeru kepada mereka kan Islam, dan juga menyeru kepada mereka untuk menerimanya di tempat mereka dan juga mempertahankan Rasulullah SAW daripada segala ancaman. Ya, sebab tu kalau sekiranya kita baca sirah Ibn Hisham, ditulis riwayat macam mana Rasulullah bercakap. Ya. Bila dia jumpa satu-satu kabilah, Rasulullah akan sebut kan man rajulun yahmiluhi ila qaumihi, siapakah lelaki yang boleh membawa aku pergi ke kaumnya, fayamnauni kan min Quraisy kan, dan juga melindungi aku daripada ancaman orang-orang Quraisy. Fa inna Quraisyan kan, sesungguhnya orang-orang Quraisy manauni an uballigha risalata rabbi, sesungguhnya orang-orang Quraisy dia telah menghalang aku daripada menyampaikan risalah Tuhanku. Ya, jadi lafaz ini sebenarnya tidak pernah diucapkan sebelumnya. Sebelum ni Rasulullah bila pergi jumpa orang kan, Rasulullah akan dakwah kepada Islam habis. Kan, tapi pada tahun yang ke-10, itu yang kita kata ini marhalah baru. Kan, marhalah baru. Kan, di mana marhalah ini sebenarnya adalah merupakan satu marhalah untuk mencari tapak daulah. Kan, sebab itu di marhalah baru ni Rasulullah kata apa? Rasulullah kata man rajulun yahmununi ila qaumihi fayamnauni. Kan, siapakah orang
kan, ataupun siapakah pemuda yang boleh membawa aku kan pergi kepada kaumnya dan kemudian melindungi aku. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha risalat rabbi, sesungguhnya Quraisy telah menghalang aku daripada menyampaikan risalah Tuhanku. Dan setiap kali Rasulullah pergi berjumpa mana-mana kabilah, kan Abu Jahal, Abu Lahab akan follow. Bila Rasulullah beredar, Abu Jahal, Abu Lahab akan sebut kepada kabilah tu, jangan dengar cakap dia. Jangan dengar cakap dia. Kan, jadi itu yang berlaku, kan, yang kita boleh tafsirkan sebagai ini adalah merupakan satu usaha untuk mencari tapak daulah. Sama juga bila kita tengok satu lagi approach Rasulullah adalah dia berjumpa dengan individu-individu yang berada ataupun yang tinggal di luar daripada Mekah. Maknanya bukan orang Mekah dah. Kan, dia seru orang luar daripada Mekah. Di antara nama-nama yang biasa kita dengar contohnya macam Abu Zar. Abu Zar. Jadi Abu Zar ni adalah merupakan orang yang duduk di satu tempat yang luar daripada Mekah. Dia berhampiran dengan Madinah, tapi dia bukan orang Madinah dan bukan orang Mekah, kan? Dan Rasulullah seru Abu Zar. Dan bila Rasulullah SAW sebut kepada Abu Zar dan akhirnya Abu Zar pun beriman, Rasulullah sebut kepada Abu Zar, kan, tunggu berita daripada kami. Ya, jadi Abu Zar pun balik dan dia berdakwah kepada kaum dia. Sama seperti Rasulullah berdakwah juga kepada seorang bernama Tufail. Tufail ni adalah merupakan orang yang datang daripada Yaman. Dan Rasulullah berdakwah kepada Tufail dan Tufail faham, Tufail pun balik ke Yaman dan mengislamkan. Dalam sejarah disebut 100 rumah, kan, daripada kaumnya. Yang Abu Zar tadi berdakwah kepada kaumnya keseluruhannya. Dan mereka tu akhirnya semua tu berhijrah ke Madinah bila Rasulullah sampai dekat Madinah. Ya, jadi Rasulullah dakwah, kan, kepada orang-orang di luar daripada Mekah. Ini 10 tahun yang fasa ketiga selepas daripada peristiwa pemulauan, kan, yang berakhir pada bulan Muharram tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10. Daripada usaha inilah sebenarnya akhirnya membawa kepada hijrah ke Madinah. Ya, daripada usaha inilah sebenarnya yang membawa kepada hijrah ke Madinah. Pada masa itu Rasulullah SAW telah bermimpi dengan satu mimpi. Ini ra'aitu fil manami anni muhajirun ila ardin zati nakhlah. Sesungguhnya aku bermimpi. Dalam mimpi aku melihat aku berhijrah ataupun aku berpindah ke satu bumi yang dipenuhi dengan pokok-pokok tamar. Dan itu Rasulullah dah mimpi dah. Ya, Rasulullah dah mimpi. Kan? Tapi Rasulullah tak tahu di mana, kan, tempat itu. Kan, faizah hiya Yasrib. Rupa-rupanya yang aku mimpikan adalah Yasrib. Ini cerita Rasulullah ceritakan selepas tu. Ya, selepas daripada itu. Sebab Rasulullah gambarkan dan digambarkan dalam mimpi tersebut bahawa dia akan berhijrah ke satu bumi yang dipenuhi dengan pokok-pokok kurma. Sebab tu bila kita tengok beza di antara Mekah dengan Madinah dari dulu sampai sekarang. Kan, dari dulu sampai sekarang, siapa yang biasa pergi haji, pergi umrah akan dapat tengok benda ni dengan cukup ketara. Mekah adalah merupakan satu bumi yang gersang. Susah kita nak cari tumbuhan yang banyak, pokok-pokok yang jadi taman yang besar dan seumpamanya. Tapi Madinah dipenuhi dengan pokok-pokok kurma sampai ke hari ini. Kan, ada banyak ladang kurma. Kita nak beli kurma yang baik pun kita pergi dekat Madinah, bukan dekat Mekah. Dekat Mekah ni adalah merupakan satu bumi yang Allah SWT dah sebut dalam Al-Quran dari dulu sampai sekarang dan masih lagi sampai ke hari ini. Kan, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, kan, berkenaan tentang bumi Mekah ni sebagai satu bumi yang kering. Kan, bumi yang kering. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kan, ini disebut oleh, kan, siapa ni, isteri, kan, Nabi Ibrahim, kan, bila ditinggalkan anaknya Nabi Ibrahim bila ditinggalkan isteri dan juga anaknya Nabi Ismail di Mekah, dia kata Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ya Allah Tuhanku, aku tinggalkan keluargaku biwadin ghairi zar'in, dan di satu wadi yang tidak mempunyai tumbuhan, kan, berdekatan dengan inda baitikal muharram, berdekatan dengan, kan, rumahmu yang suci iaitu Kaabah. Ya, jadi insya-Allah kita sambung lepas azan. Okey, insya-Allah kita sambung sikit lagi. Jadi kita sebut tadi Rasulullah mula mencari tapak daulah. Rasulullah pergi ke Taif tapi Taif tolak, dan kemudian Rasulullah mula berdakwah di musim haji bulan Zulhijjah tahun ke-10, berdakwah kepada kabilah-kabilah yang tertentu. Dan ada berpuluh kabilah yang disenaraikan dalam surah Ibn Hisham. Satu demi satu tolak. Diulang balik pada tahun yang ke-11, berjumpa dengan kabilah-kabilah yang lain. Satu demi satu kabilah tolak. Kan, sehingga akhirnya tinggal dua kabilah. Tinggal
dua kabilah yang Rasulullah tak jumpa lagi, dan Rasulullah target untuk jumpa dua kabilah ni. Yasrib tak masuk kan dalam dua kabilah ni. Yang lain tu tolak sebab dia orang takut, dia tak mahu kan. Satu, dia tak menerima dakwah Islam tu sendiri kan. Apatah lagi untuk menerima Rasulullah pergi ke negara mereka lah, ke tempat mereka kan. Jadi seterusnya Rasulullah pergi kepada satu bani yang dipanggil sebagai Bani Amir. Bani Amir. Bani Amir ni kan, Bani Amir asalnya dia bersetuju. Yang ini kan, yang ni kalau sekiranya kita study kan, kita akan dapati bahawa Rasulullah SAW ni dia bertegas untuk kan jadikan negara itu sebagai negara Islam yang mendaulatkan syariat Allah SWT daripada awal. Walaupun ketika itu kan dia diseksa di Mekah dan dia tak tahu ke mana nak pergi. Bani Amir pada masa itu setuju. Bani Amir pada masa itu setuju untuk bawa Rasulullah pergi ke tempat mereka. Tetapi dia letak satu syarat. Dia letak satu syarat, iaitu apabila dia tahu sebab yang ni bila bawa saja dia akan berlaku perang. Bawa saja Rasulullah keluar daripada Mekah akan berlaku perang. Dan disebut kan, kalau sekiranya selepas daripada peperangan ini kan kita menang kan, siapakah yang akan pegang urusan ni? Maknanya siapa yang akan memimpin? Kan? Siapa yang akan memimpin? Jadi Rasulullah letak satu kan kata-kata yang tegas. Innal amra lillah kan yad'uhu haitsu yasha. Sesungguhnya urusan pemerintahan ini ataupun urusan negara ini adalah milik Allah. Dia akan letak kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Bani Amir kata, adakah kita serahkan tengkuk kan? Tengkuk kita kan, ataupun adakah kami serahkan tengkuk kami kepada kamu, kemudian apabila menang lalu kamu serahkan urusan ini ataupun urusan pemerintahan ini kepada orang lain. Kan, demi Allah dia tak akan berlaku begitu. Lalu dia orang pun tolak. Dan asal nak terima dah. Kan, akhirnya mereka tolak. Dan cuba tengok ketegasan Rasulullah SAW dalam kan isu bernegara ni. Maknanya kalau sekiranya kita kata kan, katakanlah Rasulullah terima sekejap dan kemudian dapat negara dan menang. Kan, selepas tu boleh bincang balik. Tapi Rasulullah daripada awal lagi dia letak syarat yang clear, iaitu urusan pemerintahan negara dan mesti serah kepada Allah SWT. Innal amra lillah yad'uhu haitsu yasha. Kan, sesungguhnya urusan ini milik Allah, dia letakkan pada apa yang dia nak ataupun pada siapa yang dia mahu. Kemudian seterusnya kepada satu lagi bani, iaitu Bani Syaiban. Dan Bani Syaiban. Bani Syaiban ni kan dia sebenarnya adalah merupakan satu bani yang cukup kuat. Bahkan dalam sirah Ibn Hisham disebut ketika mana Rasulullah jumpa dengan mereka kan, dalam sirah disebut ketika mana Rasulullah berjumpa dengan mereka, Rasulullah tanya, kamu ada berapa orang? Kan, jadi dia orang kata apa? Kan, dia orang kata kami ada 1000 tentera. 1000 tentera zaman tu kuat. 1000 tentera zaman tu kuat. Dia kata la yughlab alfun min qillah. 1000 tentera tidak akan kalah kerana sedikit, dia kata. Kalau kalah tu sebab benda lain. Tapi bilangan 1000 tu dah boleh memenangkan. Sebab itu bila kita tengok dalam perang Badar kan, orang Quraisy dia boleh kumpul 1000 kan. Dia boleh kumpul 1000 tentera. Sebenarnya dalam sejarah disebut nak mengumpulkan 1000 tentera oleh orang Quraisy tu, orang Quraisy terpaksa lakukan yang pelbagai sampai akhirnya pemimpin utama dia pun kena turun sekali. Sebab nak kumpulkan 1000 zaman tu bukan mudah. 1000 ahli perang. Kan, bukan 1000 orang biasa ni, mana 1000 pahlawan. Nak mengumpulkan 1000 pahlawan daripada mana-mana kabilah Arab untuk berperang bukan senang. Ya, bukan senang. Dan Bani Syaiban kan, dia boleh kumpulkan 1000. Nah, sebab tu ada ahli sejarah kata Bani Syaiban sebenarnya lebih kuat dari segi ketenteraan daripada Quraisy, kan, daripada orang-orang Mekah. Dan pada asalnya kan mereka datang tu kan, dan Rasulullah berjumpa dengan ketua-ketua kabilah mereka ni. Ada 4 orang semua sekali. Ada 4 orang. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan beberapa sahabat lain. Jadi berlakulah dialog, panjang dialog tu. Tapi akhirnya kan berlaku perbincangan yang cukup baik. Kan, mereka menerima Rasulullah SAW secara umum. Dan mereka sebut apa yang kamu bawa ni adalah merupakan benda yang baik. Tapi satu je masalahnya. Kan, walaupun dia ada 1000 tentera, dia sebut kepada Nabi, wallahi inna hadzal amra takrahuhu al-muluk. Sesungguhnya urusan yang kamu bawa ini dibenci oleh raja-raja. Kan? Dan dimaksudkan di situ adalah Raja Parsi dan juga Raja Rom. Kan? Raja Parsi dan juga Raja Rom. 1000 tentera yang ada pada Bani Syaiban kan, menjadikan mereka berani berhadapan dengan orang Arab. Kan? Sebab itu mereka kata kami duduk di satu kawasan yang dia namakan sebagai Suryan. Suryan ni bila Rasulullah tanya, kan, apa itu Suryan? Jadi dia orang berkata
Kan ini adalah merupakan persempadanan di antara Arab dan juga Farsi. Ya, persempadanan di antara Arab dan juga Farsi. Kalau sekiranya kan perselisihan dan perang yang berlaku ini adalah di antara kamu dan Arab, kan maka dia kata tak ada masalah. Kami akan bersama dengan kamu. Tetapi kalau sekiranya berlaku dengan Parsi, kan dia kata kami tak boleh pertahankan kamu. Sebab dia orang tak berani. Kan dia orang tidak berani, tapi digunakan alasan lain. Dia gunakan alasan bahawa mereka ni berjiran dengan Parsi dan ada persefahaman tertentu dengan Parsi. Jadi akhirnya habis. Kan perbincangan itu pun habis. Dan Rasulullah lagi sekali bertegas. Asalnya dia orang nak terima dah ni. Kan maknanya dia orang kata okey datanglah. Kan lebih kurang begitu kan, mana datang dan dia orang akan pertahankan Nabi daripada segala serangan Arab. Yang daripada segala serangan Arab. Tapi kalau Farsi serang dia orang tak berani. Kan kalau Farsi serang dia tak berani. Kalau Rasulullah SAW nak ambil, dia kata boleh ambil je. Mana selesai satu masalah, iaitu dia dapat tapak negara, kan? Dan kemudian dia dapat pertahanan daripada orang-orang Arab yang lain. Tapi Rasulullah tak mahu. Kan? Rasulullah tak mahu. Rasulullah kata wallahi inna hadzal amra yansuruhu la yansuruhu illa man hatahu bi kulli jawanibihi. Demi Allah, kan, urusan agama ini tidak akan dimenangkan kecuali oleh orang yang ambil keseluruhan, kan, keseluruhan apa tu? Keseluruhan sudutnya. Maknanya bukan setakat Arab saja, Farsi semua sekali masuk sekali. Kan dia kena bersedia untuk itu. Kan bukan setakat bersedia untuk Arab, tapi kena bersedia juga untuk Farsi, untuk Rom dan segala-galanya. Jadi maknanya putus habis. Tapi Rasulullah letak dekat situ, kan, satu kata-kata yang apa tu, yang tidak memutuskan perbincangan tu. Mana Rasulullah kata kalau sekian, yang ahli sejarah kata dengan kata-kata itu berlakulah lagi perhubungan dan tidak putus Rasulullah dengan Bani Syaiban, dan kemudian mereka masuk Islam lama selepas itu dalam sejarah. Habis daripada situ, kan, barulah kan, ini cerita tahun yang ke-11 ni. Tahun ke-11, Zulhijjah tahun ke-11. Habis daripada situ barulah tiba-tiba Rasulullah kan lalu di satu kawasan dan mendengar orang berkata-kata ataupun berbual-bual. Rasulullah pergi, tiba-tiba dia berjumpa dengan 6 orang daripada Yasrib ataupun Madinah, yang kita sebut sebagai Madinah sekarang ni, Yasrib. Dulu dipanggil sebagai Yasrib. Jadi Rasulullah pun cakap pada mereka. Yang ini sebenarnya kalau ikut sejarah, kalau ikut pandangan Dr. Munir Qutban, dia kata ini adalah merupakan perbualan yang spontan, yang tidak dirancang. Kan banyak kabilah yang Rasulullah jumpa tu Rasulullah rancang. Kan Rasulullah rancang. Rasulullah pergi ke Taif, Rasulullah rancang. Kan? Sebab kita kena yakin ni, kita kena yakin bahawa apa yang Rasulullah lakukan kan sebenarnya banyak itu berdasarkan kepada strategi dan dia kaji. Sebab tu bila dia pergi kepada Bani Syaiban, dia tahu nak jumpa siapa. Dia pergi kepada Bani Amir, dia tahu nak jumpa siapa. Dia pergi kepada Bani Kindah, dia tahu nak jumpa siapa. Dia pergi Taif, dia tahu nak jumpa siapa. Maknanya dia kenal dan dia study siapa tokoh yang dia perlu jumpa. Sebab tu kalau sekiranya kita tengok, dia pergi pada dia pergi kepada Taif, dia terus jumpa 3 adik-beradik tu. Kan 3 adik-beradik ini sebenarnya adalah pemimpin Taif. Kan pimpinan tertinggi dalam Bani Saqif. Dia terus jumpa 3 adik-beradik tu. Kan menunjukkan betapa dahsyatnya dia punya kajian dan persediaan dia untuk jumpa. Tetapi dengan Yasrib ni, dia macam satu apa orang kata macam spontan, pertemuan yang spontan. Rasulullah dengar orang berbual, Rasulullah pergi kepada mereka, dan Rasulullah pun sebut kepada mereka, kan afala tajlisun hatta ukallimakum. Boleh tak engkau duduk dan aku bercakap dengan engkau. Sebab itu bila kita tengok ayat Al-Quran, ada satu ayat Allah SWT sebut hatta izas ta'asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna. Ketika mana para rasul ni telah merasa kecewa dan akhirnya mereka merasai bahawa mereka telah ditolak, ja'ahum nasruna, pada masa itulah datang kemenangan daripada kami. Cuba tengok daripada tahun 1 Rasulullah berdakwah masuk tahun yang ke-10 tu, kan hanya yang beriman dengannya 300 orang lebih, kan 300 orang lebih. Kemudian Rasulullah berdakwah kepada puluhan kabilah pada tahun ke-10, tahun ke-11. Rasulullah pergi ke Taif, ditolak, istilahnya habis semua tertolak. Cuba bayang kalau sekiranya tuan-tuan pergi approach, kan, pergi berdakwah kepada 40 orang, 50 orang semua tolak. 40 perkampungan, 50 perkampungan semua tolak. 40 bandar semua tolak. Apa kita punya perasaan? Dan itu yang berlaku kepada Rasulullah. Jadi sebab itu Allah SWT sebut hatta izas ta'asar rusul. Ketika mana para rasul ni merasa bahawa mereka telah kecewa. Wa zannu annahum qad kuzibu, dan mereka rasa bahawa mereka telah ditolak. Kan makna tak ada orang nak terima mereka. Ja'ahum nasruna, ketika itulah datang kemenangan ataupun pertolongan daripada kami. Dan datang Yasrib.
Tiba-tiba berjumpa dengan Yasrib 6 orang. Daripada situlah bawa kepada jalan hijrah yang kita tengok pada sini. Sebab itu bila kan ini memang luar biasa. Kan kalau sekali nanti kita detail kali, tapi saya nak cerita sikit je sebelum saya tutup ni. Dakwah kepada orang Yasrib ni sebenarnya cukup luar biasa. Luar biasa kerana apa? 6 orang yang datang tu semua daripada suku yang sama, iaitu suku Khazraj. Khazraj ni adalah merupakan satu suku, di bawahnya ada kabilah-kabilah kecil. Di antaranya adalah Bani Najjar. Bani Najjar, daripada 6 orang tu 2 daripadanya daripada Bani Najjar. Dan ditakdirkan Bani Najjar ni ada pertalian saudara dengan Rasulullah. Ada pertalian saudara dengan Rasulullah. Kerana Rasulullah ibu kepada Abdul Muttalib kan, iaitu Salma. Salma ni berkahwin dengan Hashim. Hashim datuk Rasulullah kan, moyang Rasulullah. Abdul Muttalib datuk dia kan. Datuk dia ni kan, datuk Abdul Muttalib ni isterinya bernama Salma. Kan isteri Hashim tu bernama Salma. Dan Salma ini melahirkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib melahirkan Abdullah, Abdullah melahirkan Rasulullah SAW. Dan Salma ini daripada Bani Najjar. Salma ini daripada Bani Najjar. Maknanya Rasulullah ni darah dia tu daripada Bani Najjar, daripada sebelah Abdul Muttalib. Sebab Abdul Muttalib itu daripada Bani Najjar. Abdul Muttalib itu daripada Bani Najjar. Perkahwinan Hashim dengan seorang perempuan di Madinah bernama Salma. Dan 2 daripada 6 ni daripada Bani Najjar. Daripada Bani Najjar. Itu kebetulan ke apa, wallahu alam. Jadi sebab tu bila Rasulullah berdakwah kepada mereka, mereka terima dengan mudah. Kan, dan ditakdirkan juga orang Yahudi selalu kan mengancam golongan Aus dan Khazraj bahawa dia kata akan lahir seorang nabi dan nabi itu akan bergabung dengan kami dan pada masa itu kami akan perangi kamu. Kan, jadi bila Rasulullah seru kepada mereka, kan Rasulullah sebut kepada mereka sekian, jadi mereka pun berpandangan kan, memandang antara satu dengan lain, adakah ini nabi yang Yahudi sebutkan? Kalau itu maka lebih baik kita ambil dulu sebelum orang Yahudi ambil. Jadi mereka terima. Dan satu lagi keajaiban lain yang berlaku adalah bila orang Khazraj ni balik ke Madinah tahun ke-11. Tahun ke-11, Zulhijjah tahun ke-11, Zulhijjah tahun ke-12, Zulhijjah tahun ke-13. Ni 3 tahun turut-turut. Bila Khazraj ni balik semula ke Madinah, kan? Dia berjaya berdakwah kepada orang Khazraj dan dia berjaya berdakwah kepada orang Aus. Sedangkan Aus dan Khazraj kan pada setahun ataupun 2 tahun sebelumnya berlaku peperangan yang dahsyat yang dipanggil sebagai perang Bu'as. Berlaku satu perang yang dahsyat yang dipanggil sebagai perang Bu'as. Tetapi kesungguhan 6 orang Khazraj ini, mereka berdakwah kepada orang Khazraj dan mereka juga berdakwah kepada orang Aus. Jadi bila masuk tahun ke-12, tahun selepas tu, bulan Zulhijjah tahun ke-12, datang kepada Nabi ini 12 orang. 10 daripada Khazraj, 2 daripada Aus. Maknanya mereka berjaya merentas, maknanya peperangan yang berlaku, perang Bu'as. Ini satu perang besar di antara Aus dan Khazraj. Kan berlaku perang yang besar tapi mereka berjaya masuk ke dalam masyarakat Aus dan mengislamkan beberapa orang dan diambil 2 orang jadi wakil dalam tahun ke-12 Zulhijjah dan daripada situ berlaku Bai'ah Aqabah yang pertama. Kan kemudian setahun selepas tu kan balik 12 orang ni kan lepas Bai'ah Aqabah tahu balik 12 orang ni dihantar oleh Rasulullah ni Mus'ab bin Umair. Selepas daripada itu setahun selepas tu tahun ke-13 Zulhijjah datang pula 70 orang lebih daripada Aus dan Khazraj. Dan semua itu mewakili satu kumpulan yang besar di bawah dia. Jadi bila jadi begitu barulah berlaku hijrah. Cuba 13 Zulhijjah 13 tahun ke-13 kenabian kan berlaku Bai'ah Aqabah yang kedua diwakili oleh 70 orang lebih dan mewakili setiap orang tu mewakili satu kumpulan yang besar di bawah dia. Jadi Rasulullah tafsirkan itu sebagai persediaan untuk mereka menerima dan juga persediaan untuk mereka kan mempertahankan Rasulullah. Sebab itu Bai'ah Aqabah yang pertama adalah Bai'ah tanpa perang. Bai'ah Aqabah kedua itu Bai'ah perang. Bai'ah Aqabah kedua ni Bai'ah perang. Masuk bulan Muharram bermulalah hijrah sikit demi sikit. Masuk bulan Rabiul Awal kan? Masuk bulan Safar Rasulullah pun berhijrah. Masuk bulan Rabiul Awal, mana 3 bulan selepas daripada Bai'ah tu berlakulah peristiwa hijrah dan bawa kepada pembukaan Madinah. Selepas daripada itu berlaku perang. Selepas daripada itu berlaku perang. Orang Mekah pergi ke Madinah dan berlaku perang dipanggil sebagai Badar Sughra. Kan? Badar Sughra. Selepas tu baru Badar Kubra tahun kedua. Jadi ini semua insya-Allah kita akan bincangkan lagi. Jadi saya nak simpulkan kat sini. Fasa ketiga dalam zaman fasa Mekah ni adalah merupakan satu fasa di mana Rasulullah SAW mencari tapak daulah.
penghijrahan Rasulullah ke Madinah sebenarnya adalah merupakan satu peristiwa hijrah yang membawa kepada pembinaan satu tapak daulah yang besar. Bahkan kan daripada situlah berlaku kan benda-benda yang apa kata kepesatan dakwah, sebab dakwah yang dilakukan oleh orang Khazraj ni sebenarnya mengatasi bilangan yang Rasulullah SAW berjaya Islamkan dalam 10 tahun yang pertama. Ya, dalam 10 tahun yang pertama. Jadi bila masuk saja perang Badar, pada masa itu dah ada 300 lebih tentera yang kuat. Orang Quraisy ada 1000 kan. Masuk perang Uhud, Rasulullah dah ada 1000 orang tentera. Dah ada 1000 orang tentera. Masuk perang Khandaq, Rasulullah makin kuat. Kan, bila masuk perang Hunain, Rasulullah ada 12,000 tentera. 12,000 tentera. Dan bila Rasulullah wafat, Rasulullah ada sahabat lebih daripada 100,000 orang. Jadi ini semua adalah merupakan benda yang kita akan tengok. Sebenarnya selepas ni kita akan tengok peristiwa. Saya akan fokus kepada Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah pertama, Bai'ah Aqabah kedua dalam sesi yang akan datang. Jadi insya-Allah saya punya jadual ni dah tak menentu sebenarnya. Malam ni. Lepas tu insya-Allah lagi sekali hari Selasa ni. Jadi siapa nak dengar cerita Bai'ah Aqabah boleh datanglah hari Selasa ni. Insya-Allah saya akan fokus kepada isi kandungan Bai'ah Aqabah pertama dan juga Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah ni dia menarik sebab apa? Sebab daripada situ kita faham kan, daripada situ kita faham implikasi kan bila kita menegakkan pusat kuasa. Sebab ada orang kata tegak negara Islam ni senang je, dapat negara Islam tak ada siapa akan marah pun. Kan dia bukan macam tu. Dia bukan begitu. Implikasi dia besar. Jadi persiapan Rasulullah untuk mendirikan negara Islam Madinah tu sebenarnya dibuat dalam bentuk yang cukup teliti. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan pada hari Selasa ni. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.